Bismillahirrahmanirrahim. Pak Lu hari ini nak bercerita tentang satu orang yang Pak Lu kehilangan, iaitu Acik Babu. Acik Babu ni nama dia lebih kurang Ahmad. Dia anak yang paling bongsu. Acik tu mungkin pakcik lah. Adik-beradiknya ialah Sulaiman Teluk Mali, Cik Ngah Tang. Cik Ngah Tang duduk di Pematang Pelanduk. Anak Cik Ngah Tang ni nama dia Osman bin Abdul Rahman. Pernah jadi pimpinan PKR Negeri Perak satu ketika. Dia bekas bekerja di Beras Nasional Malaysia. Pernah bertanding di kawasan di Dun Sungai Manik, hasilnya 2 kali tapi kalah. Acik Babu ni tinggal di Bandar Baru, sebelah dengan rumah Acik Mak Tambi, Ahmad bin Abdul Ghani, ataupun kadang-kadang Abdul Rani. Ahmad bin Abdul Rani, Acik juga. Acik Mak Tambi ni berkahwin dengan Wan Cik Aisyah binti Taib. Wan itu bermaksud makcik. Dia berasal daripada Kampung Budiman, tapi asal-asalnya daripada Teluk Mali juga. Ada kaitan dengan Naib jurunikah. Tok Naib, orang kampung panggil Tok Naib. Jurunikah orang kampung. Kulitnya gelap-gelap sikit. Pernah mengajar di Madrasah Ayong ataupun Madrasah Hilir, dan Pak Dul pernah lah mendengar kuliah yang diberikan sebulan sekali ataupun dua kali sebulan. Dia tinggal di Tok Mali, menyeberang, dibawa oleh anaknya rasanya, Muhammad, tapi orang gelar Mak Lapuk. Betul. Muhammad bin Harun bin Lontok rasanya. Ada Pak Lu ada simpan salah silap, tapi sekarang ni tak dapat nak baca. Anak Mak Lapuk tu ada seorang nama Man, tinggal di Kampung Tensusun, Teluk Mali sekarang. Di Teluk Mali tu ada sebuah masjid lama, mungkin dah 100 tahun lebih agaknya. Daripada papan, bawahnya batu. Bila orang Teluk Mali semua pindah ke Kampung Tensusun, Teluk Mali, masjid ini tidak digunakan lagi. Pak Lu ada sekali sembahyang di sini sekitar tahun 1977-78. Itu Pak Lu tingkatan 2 atau tingkatan 3 pernah lah sembahyang ini ikut sepupu pakcik yang bernama Zubi bin Bahauddin. Kami berjalan daripada Bandar Baru, jalan rigak-rigak, cepat-cepat, dapatlah sembahyang Jumaat di situ. Asalnya sembahyang Jumaat, tapi kampung tu dah tak cukup korum, tak cukup orang, 40 orang dah tak cukup. Ramai yang dah nak pindah dan nak pindah ke Bang Perak. Kerajaan melalui rancangan Felkra ni rancangan tanah persekutuan untuk tanah-tanah terbiar ini, dan setiap orang tu diberi tapak rumah, kelapa sawit dan juga sawah. Sekitar tahun 1978 itu.
Kelapa sawit itu berdekatan dengan bukit, berdekatan dengan Cangkat Lada. Rumah dekat dengan Blok B Seberang Perak. Dia ada blok A dekat kunci air Raja Jid. Blok B ni sana dekat dengan Sungai Dedap. Blok C ni dekat Tanah Yahuda tu dekat dengan Blok A. Sebelah Blok C tu Blok D. Tanah Pak ni, tanah sawah Pak ni dekat Blok D. Orang air mati, orang kampung air mati banyak yang mempunyai tanah di Blok D. Semakin menghilir kampung tu, diberi tanah semakin ujung, jauh. Dia bukan ada jalan raya pada masa tu, tanah merah pun tak ada. Hanya jalan tanah saja, ataupun ikut ban itu memang tak ada jalan raya. Nak melintas terusan tu sebelah kiri dan ada sebelah kanan, terpaksa ikut titi. Titi batang kayu, meniti atas titi. Nak tinggalkan basikal tak boleh juga, kena bawa basikal itu ikut titi tu. Kalau nasib baik ada 2 batang, lebar sikit. Jangan kita terperluih masuk dalam terusan itu, ataupun orang kamu panggil tali air. Mak babu ni tadi, dia ni bulu halang lah. Dia kalau mengeja memang kelakar. Kalau eja ayam, yam ayam. Kalau eja musang, musang. Kalau eja babi, babi. Kalau eja kalau eja rumah, rumah. Itu yang Pak Lu ingat sekali. Kita lalu suruh dia atau eja dia, tolong eja ni, dia pun akan eja lah. Tapi 2 suku kata. Kalau 3 suku kata, misalnya cengkerik, memang dia tak boleh. Kalau eja kuku boleh, kuku. Kalau nak eja kepala dah tak boleh. Kalau dagu, gugu. Kalau bulu, lulu, bulu. Kalau bubu, bubu. Pak Lu dekat itu tak pandai juga mengeja, tak pandai membaca lah. Jadi ramailah ingatan daripada orang kampung. Kau jangan jadi bodoh macam mak babu. Kau jangan tak sekolah, tak boleh mengeja, nanti eja macam mak babu. Eja apa tadi? Pokok. Jadi sejak itulah Pak Lu ingat betul-betul supaya belajar di sekolah kebangsaan air mati. Sekolah kebangsaan air mati tu letak di kampung air mati seberang sana. Mak babu ni di sebelah kanan Sungai Perak itu. Sekitar tahun 1936. Ini cerita lama Pak Lu ada tengok. Pelan masjid kampung air mati ditandatangani oleh 3 orang, iaitu Abdul Hamid bin Sulaiman. Seorang itu ketua kampung air mati. Pak Lu panggil dia Tok Besar. Tok Besar, Tok saudara Pak Lu lah. Yang kedua ialah Ustaz Abdul Rahman bin Idris. Nama orang panggil di kampung Tuan Bedui. Tuan Bedui. Dia ni ada senapang. Jidah Hamid ni pun ada senapang. Bila ada senapang ni menunjukkan dia ni kawasan yang perlu dikawal lah daripada ancaman komunis agak. Pada waktu itu komunis memang bermaharaja rela lah. Satu ketika pernah lah. Tapi
selalu diwar-warkan komunis sebagai musuh negara kan, sebagai musuh negara. Seorang lagi yang menandatangani pelan masjid kampung itu ialah Nengah bin apa ya, Nengah ni dia ada dua Nengah. Satu Nengah bin Tong, orang Bandar Baru. Seorang itu orang Kampung Padang. Orang Kampung Padang, ada rumah kutai di Kampung Padang itu. Anaknya yang bernama ada bongkok sikit, ada bonggol dekat belakangnya, lepas tu matanya ada sikit cacat lah, ataupun culing sikit. Dia ni bersaudara adik-beradik dengan mak Wahid, sepupu Pak Dul. Nak jadi yang cerita Mak Babung ni ketika pembinaan Masjid Kampung MLT ni menjadi orang yang bertungkus lumus membantu mengangkut pasir, angkut batu, angkut simen, angkut kayu-kayu. Kayu itu dibelah, dianyam. Bukan senang punya cerita. Pasir itu boleh kata angkut daripada tebing sungai je. Simen apa boleh daripada Teluk Intan. Lepas itu kayu-kayu ini dibelah, kayu balak dibelah, besar-besar tu. Atap zinc, masjid ni atap zinc. Itu tingkapnya ada cantik juga lah. Boleh muat dalam 1,000 orang juga. Boleh muat dalam 1,000 orang Pak Dul rasa. Tapi jemaah masjid tak sampai. Masjid sana tu tak sampai 1,000 orang. 100 pun tak sampai. Pada tahun 1978 itu Pak Dul tingkatan 3, Masjid Air Mati ni pun dah ikut Masjid Tok Mali, tak cukup korum. Pak Dul pun tingkatan 3 itu apa kira nama Pak Dul boleh jadi ahli korum. Sebab Pak Dul dah sunat lama lah kan, dah sunat daripada yang tingkatan 1 lagi, dah jalan 6 lagi. Dah bersunat lama. Jadi semuanya dah kira. Kalau satu orang tak datang, kadang-kadang bilangan tu 38 ataupun 39, dah tak boleh semayang Jumaat. Lalu rasa tak berhati juga kena. Nak cukup 40 orang juga ke? Macam mana zaman Nabi dulu? Zaman Nabi masih tak cukup orang, tak ramai orang. Adakah semayang Jumaat tak boleh didirikan? Ada satu buku tu Pak Dul ada jumpa di belakang buku itu. Semayang Jumaat ni boleh didirikan kalau bilangan jemaahnya tak cukup 40 orang. Ahli mustautin kan, tak termasuk musafir. Tapi kita budak kan. Kalau sekarang pun kalau kita tanya orang tua, Pak Dul pernah tanya orang tua, tanya ustaz-ustaz, mesti 40 orang. Mesti 40 orang. Kita pun kalau duduk di sebuah kampung atau sebuah taman, jiran kita ialah 40 orang. Kita kena tahu mereka sakit penin, mereka dah lazak ke, dah meninggal dunia, kita kena pergi. Kita kena ambil maklum tentang nasib jiran kita 40 orang ni. Taman Pak Dul ni tak masuk oleh Cina, India dia tak pernah lah Pak Dul tahu nama dia. Yang Melayu pun Pak Dul tak ingat nama mereka, tak pernah jumpa mereka. Keluar pagi
Balik dah habis kerja petang, penat, mana ada masa nak bersembang, nak borak tentang nama, tentang nasib mereka. Tambah ni Covid kan. Hari ni 26 Mei 2021. Semalam ke kemarin tu ada kemalangan LRT di Kuala Lumpur. Begitulah orang tak mencari kehidupan, mencari rezeki. Palulah pencen, tak pergi kerja lagi. Duduk rumah duduk rumah, orang pencen, nak pergi masjid pun tak boleh, nak pergi surau lagi pun tak boleh. Duduk rumah, semayang kat rumah. Semayang Jumaat nanti, semayanglah Zuhur 4 rakaat kan. Zaman Covid ni memang dahsyat kan. Mak babu ni tadi, dia saudara sebelah mak. Sebelah mak naik atas, lupa pula salah. Tapi sebelah naik atas sekali. Kalau sebelah mak itu, dia yang puncak, yang generasi ke-8 atas itu, ialah Lebay Aman. Lebay Aman ni sekitar JWW Bush 1874 ataupun 75 begitu. Lebay ni maksudnya orang surau lah, orang masjid. Dia pakai ketayap atas kepala warna putih. Lebay asalnya Pak Lu rasa, kalau tak silap Pak Lu, Lebay tu kalau dalam Yahudi Rabai ni macam orang agama Yahudi, orang kuat agama Yahudi, ataupun kita kalau dengan Kristian panggil Padri. Padri, Rabai ini Yahudi ni. Semasa Nabi Musa mereka percaya, kita percaya Nabi Musa menerima kitab Taurat. Mereka orang Yahudi ni menyeberang Sungai Merah, Laut Merah itu setelah diketuk dengan tongkat Nabi Musa. Nabi Musa juga disuruh oleh Allah ketuk di hadapan ahli-ahli silap mata Mesir masa itu. Dah diular itu menelan semua ular-ular yang dimiliki oleh orang Mesir ketika itu. Kalau nak menyeberang ke Laut Merah itu, tak perlu rasa kuat mana, ketuk sikit dah terbelah. Dan Nabi Musa bersama pengikut tu orang Yahudi ataupun Bani Israel. Bila dah dibawa, dah diselamatkan, menyeberang ke sungai Laut Merah itu, Laut Merah ni masih orang Yahudi ni masih lagi tidak mahu menerima Nabi Musa ni sebagai Nabi. Masih lagi enggan. Walaupun Palestin itu dijanjikan tanah yang indah untuk mereka enggan menerima Palestin itu untuk mereka, kerana mereka ni penakut orang Yahudi. Okay, terima kasih. Baru-baru ni orang Yahudi ni menyerang Hamas. Hamas ni terletak di semenanjung Gaza. Gaza di antara Israel dengan di puncak Gaza ini, puncak sungai Laut Merah itu, sebelah dengan negara Mesir. Israel ini nak menjadikan Baitul Maqdis Barat, Baitul Maqdis Timur itu sebagai negara dia juga.
Dia nak merampas tu sama semasa zaman Presiden Amerika Donald Trump. Donald Trump setuju ibu negara Israel itu dipindahkan daripada Tel Aviv pindah ke Baitul Maqdis. Itu yang orang Islam marah ni. Jadi orang Islam ni dah tertekan lah. Tapi orang yang paling berjuang dalam menegakkan keadilan ini ialah orang Palestin itu sendiri, ya. Orang Palestin itu sendiri, mereka rela berkorban, mati, mempertaruhkan nyawa mereka, terutama Brigade Al-Qassam. Mereka ini tembak tak apa-apa sangat, tapi Israel dah takut dan minta setuju diadakan gencatan senjata. Gencatan senjata. Dan begitulah taktik mereka. Bila dah serang banyak-banyak, dibalas oleh Brigade Al-Qassam yang bina terowong bawah tanah ini panjang 15 km itu, tembak ke kawasan Baitul Maqdis. Bahkan tak kira orang awam pun kena, tentera pun kena. Tapi Israel kata dia yang mati tu 10 orang je. 10 orang. Orang Palestin ni dekat 300. Yang cedera lagi dekat 1,500. Orang Palestin. Balik kepada Mak Babu ni tadi, dia telah bertungkus lumus. Hanya diberi makan, hanya diberi minum, bekerja. Dia tak ada kerja. Jadi dia telah bertungkus lumus bersama dengan yang lain itu untuk membina masjid kampung MRT. Antara yang ni saksi lah ialah Tarmizi bin anak Tuan Baloi ni, Tarmizi bin Ustaz Abdul Rahman. Dia duduk di Sarjana Sarjana Bistari, Subang Bistari. Dia ni dulu polis Marine rasanya, polis Marine. Anaknya dia tinggal di Semenyih ni, bekerja sebagai pegawai tinggi Felda. Mak Babu ni tadi, pakcik Pak Dul ni, mereka telah buat rumah lah untuk Mak Babu ni bersebelahan dengan rumah Haji Mak Tami. Belakang rumah dia tu ada kubur JWW Bush 1874-75. Di situ ada pejabat JWW Bush dan ada sekeping gambar zaman itu. Masa dulu dah ada kamera, 1875 tu dah ada kamera. Ada gambar pegawai Inggeris dan juga orang Melayu yang menjadi pengikut mereka ni, dengan pegawai Inggeris ni, termasuklah Frank Swettenham, Sir Gervais. Di belakang ada nampak menara yang berlindingkan atap nipah. Ni gambar hitam putih lah yang Pak Dul tengok, dan captionnya di situ ada ni ketika itu bandar baru ni nak letakkan bandar baru. Bandar sebab kalau tak kerana JWW Bush dibunuh, mungkin bandar baru sudah menjadi bandar. Teluk Mali ni sudah jadi bandar. Teluk Mali ni sudah jadi bandar. Seberang sini tu ada satu kampung namanya Bandar Tua. Belah hulu sedikit Bandar Lama, belah hilir tu ada kampung bandar ataupun bandar saja, mukim bandar, ya. Mukim bandar. Di sini dulu banyak sultan, ada kubur sultan ataupun ada mohon sultan,
kubur sultan ni kita tak panggil dia kubur, kita panggil dia mohom. Mohom ni mungkin almarhum agaknya. Telah diperbaiki oleh Jabatan Muzium Perak. Dulu sejarawan NAC telah membuat kajian. Ada banyak kubur-kubur sepanjang Sungai Perak di berdekatan dengan Sungai Kintar ni. Dulu Sungai Kintar ni satu laluan biji timah yang penting, mengangkut biji timah, mengangkut getah. Dulu tak ada jalan raya nak mengangkut biji timah ni, jadi terpaksalah menghilir Sungai Kintar. Sungai Kintar ni boleh sampai ke Tentualang, sampai ke bahagian Batu Gajah, sampai ke Kampar, Kuala Lipang, Goping, sampai ke Ipoh, sampai ke Ulu Kintar sana, ataupun lebih tepat lagi Tanjung Rambutan sana. Tanjung Rambutan. Puncaknya ialah Gunung Korbu, Gunung Korbu di Ulu Kintar ataupun di Ulu Tanjung Rambutan itu. Ada camp polis hutan Ulu Kintar. Sekarang ni polis hutan dinamakan PGA, Pasukan Gerakan Am. Tugas utamanya ialah mengepung pekerja-pekerja parti daripada Indonesia, Bangladesh, daripada Myanmar, daripada Vietnam, seluruh negara. Di Semenyih ni camp dia dipindahkan dari Palais Ceras itu. Ceras tu dah sesak, dah tak cukup kawasan, dipindahkan ke Semenyih, berhampiran dengan Bandar Rincing Semenyih. Dekatlah dengan rumah Pak Dul, lebih kurang dalam 3 km 4 km ke Mahala Keberanang, Selangor. Mahala Keberanang, Selangor. Mak Babu ni akhirnya dia kata orang Perak tak cukup senta. Orang kata tali putus. Tali yang putus, jadi janganlah dilayan sangat. Dia sakit-sakit, Encik bagilah makan, hantar makanan kepada dia. Rumahnya pun tak lebih kurang sebesar satu bilik lah, satu bilik yang kecil, bagi makan. Dan akhirnya Acik Mak Babu ni tadi telah meninggal dunia sekitar tahun awal 70-an, mungkin dalam tahun 71, 72 tu, ketika Pak Dul darjah 1 ataupun 2. Pak Dul terasa kehilangan juga, nak belajar macam mana dia mengeja yam bahu baba hu bahu dada gugul dagu. Sekianlah kenangan daripada Pak Dul tentang Acik Mak Babu ini. Sekian, terima kasih.